الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita teruskan bacaan kitab Munyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah. Kita sambung muka surat 28. Masih dalam perbincangan sunat hai'ah. Muka surat 28 sambungan sunat hai'ah yang ketujuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ketujuh, yang ketujuh daripada sunat hai'ah ialah mengucap takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Intiqalat artinya perpindahan. Setiap kali kita nak berpindah dalam solat, kita disunatkan takbir perpindahan. Daripada qiyam kepada rukuk, daripada qiyam kepada sujud, daripada sujud kepada duduk antara dua sujud. Setiap perpindahan itu sunat kita takbir Allahu Akbar, kecuali takbiratul ihram, yang tu wajib. Takbiratul ihram dia bukan takbir intiqalat. Dia takbiratul ihram wajib. Nah, mula-mula sekali kita nak solat, kita takbiratul ihram, kita niat. Selain daripada takbiratul ihram, nama dia takbir intiqalat, takbir perpindahan. Yang ada lima. Iaitu takbir untuk rukuk. Daripada kita qiyam, kita rukuk maka kita takbir Allahu Akbar. Takbir turun kepada sujud. Daripada qiyam, kita takbir turun kepada sujud Allahu Akbar. Dan takbir bangkit dari sujud. Takbir untuk sujud yang kedua, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Di setiap satu rakaat dia ada 5. Nah, tuan-tuan, saya sudah bersama yang dirahmati sekalian, itu takbir intiqalat. Baik, takbir intiqalat dia bukan sekadar takbir. Yang pertama, kita nak takbir biar betul lah, kita sebut dah dalam bab takbiratul ihram. Takbir biar sempurna, biar betul, belajar bagi betul cara sebut Allahu Akbar itu. Kemudian setiap perpindahan dia ada perpindahan yang panjang dan dia ada perpindahan yang pendek. Maka takbir intiqalat secara sunatnya jangan dibuat sama. Maknanya ada takbir yang kita takbir pendek dan ada takbir kita takbir panjang. Jangan takbir kita tu satu skema. Kalau kita seorang tak apa. Kalau kita solat seorang diri, takbir skema satu
Sama semua tak apa, tak ada masalah. Masalah kalau kita jadi imam. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, maka takbir itu kena jaga. Yang mana kita nak pendek takbir, yang mana kita perlu panjang takbir. Takbir ini yang sempurna, sama ada kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke, kita solat munfarid ataupun solat seorang diri. Yang sempurna ialah apabila kita nak takbir, kita nak mula bergerak tu kita takbir A, dan elok kita sampai kepada tempat yang kita nak pergi itu ba. Itu sempurna. Allahu Akbar. Tengok. Nak mula takbir A, Allahu Akbar sampai. Nah, nak rukuk pula, rukuk Allahu Akbar. Elok pegang bar. Nak sujud pula Allahu Akbar. Bar tu sampai. Dengan bar duduk sini bar tu sampai bar. Nak naik balik Allahu Akbar. Sini dia pendek. Pendek lah. Daripada sujud nak pergi duduk antara dua sujud, takbir dia pendek. Nah, Allahu Akbar. Nak turun balik pun pendek. Allahu Akbar. Dia mula sampai berhenti, mula sampai dia ikut kita punya pergerakan. Itu sempurna. Bila kita nak bangun daripada sujud yang kedua, dia akan panjang. Allahu Akbar. Elok. Bar. Dia boleh pergi pada 7 alif. Takbir tu Allah tu 7 alif, 14 harakat. Tuan-tuan. Nak turun pun panjang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok. Nah. Jadi kalau tuan imam dia jenis pakai pendek Allahu Akbar. Tu tak ni bar tu. Nyengik tu. Nah. Kok mana? Nak duduk antara dua sujud ataupun nak duduk tahiyat awal dia buat panjang. Allahu Akbar. Celaru belakang tu. Makmum belakang celaru. Makmum belakang kita kadang tu dia tak pernah sampai, dia singgah. Nah, mana kalau imam tu dia takbir panjang, mana pergerakan dia naik ke atas. Dia masuk tu imam sujud kedua. Lepas tu imam kena duduk tahiyat awal. Tapi imam bangun tahiyat awal tu panjang. Macam ni. Allahu Akbar. Dia tak tahu, dia bangun terus. Tu. Dia ingat bangun terus panjang kan, dia pun bangun. Allah. Lah duduk. Arahan tak tepat, tuan-tuan. Nah, arahan tidak tepat. Sebab itu takbiratul ihram, takbir intiqalat, ada masa kita panjangkan dia, ada masa kita pendekkan dia. Barulah dia jadi elok kalau kita jadi imam. Tak jadi imam pun macam tu juga. Nah, dia mula bergerak, kita elok sampai bar. Ejahlah kat mana apa. Biar sampai tu bar. Mula sampai bar. Okey, clear tuan-tuan. Okey, habis. Nah, takbir intiqalat. Itulah yang sempurna. Dia mula kita dan kita habis, elok pergerakan kita habis, kita pun bar. Itulah yang sempurna. Baik, yang ke-8, mengangkat kedua tangan sebagaimana pada takbiratul ihram apabila hendak rukuk dan apabila bangkit dari rukuk kepada i'tidal.
Permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepalanya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita angkat dua tangan sebagaimana dalam takbiratul ihram apabila hendak rukuk dan apabila bangkit dari rukuk kepada i'tidal. Jadi bila mula kita nak angkat, permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepala. Baik, tuan-tuan. Jadi kita rukuk, mana kita nak bangun tu, kita angkat kepala, elok angkat tangan. Baik. Jadi tempat-tempat angkat tangan dalam solat dia ada 4 ya, tuan-tuan. Kita kena ingat, tempat kita sunat angkat tangan dalam solat seluruhnya tu dia ada 4 sahaja. Nah, yang pertama ialah angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ni sunat hai'ah. Takbir itu rukun. Allahu akbar, takbir. Yang tu rukun. Yang angkat tangan tu sunat hai'ah. Sama juga Allahu akbar. Satu, angkat tangan. Jangan angkat tangan semua tempat. Ni kita tengok ada angkat tangan semua tempat. Takbir angkat tangan. Nak rukuk memang kena angkat. Nak tidak apa kita angkat. Nak turun angkat tangan. Nanti naik daripada rakaat 3 ke 4 pun angkat tangan juga. 3 ke 4 tak ada angkat tangan. Nah, dia tak mengaji, dia pakai tengok orang sekali, dia pakai buat. Dia tak kira dah, dia pakai dia. Bagi dia, setiap nak bangun angkat tangan. Nak bangun angkat tangan. Tak. Bangun angkat tangan daripada duduk tahiyat awal kepada rakaat yang ketiga, itu sahaja angkat tangan. Tamu nak naik kedua, tak angkat. 3 naik ke 4, tak angkat. Ni semua dia angkat. Ni saya tengok. Kalau terlupa tu tak apalah. Terlupa. Saya tengok mufti angkat tangan. Bukan mufti sini, mufti negeri lagi. Dia sudah depan saya duduk belakang dia. Daripada rakaat ketiga ke 4 solat isyak, dia Allahu akbar, dia angkat tangan. Saya ihtimal dia lupa. Takkan mufti tak tahu. Maka dia lupa, dia pun tua. Nah, orang alim pun dia angkat tangan, saya ihtimal dia lupa. Gitu. Tapi kalau orang biasa-biasa angkat tangan, bukan dia lupa tu, dia tak tahu. Nah, jadi ingat, dia kena ingat angkat tangan hak sunat ni, semua sunat. Angkat tangan ni 4 tempat. Takbiratul ihram sekali, kemudian nak rukuk sekali, Allahu akbar rukuk, kemudian bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kemudian bangun daripada tahiyat awal kepada rakaat yang ketiga. 4 ini saja sunat hai'ah ni, angkat tangan. Baik. Yang ke-9 mengangkat kedua tangan apabila bangkit daripada tasyahud awal. Tadilah. Yang ke-10 mengucap tasbih. Mengucap tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali dalam rukuk. Maknanya maha suci Tuhanku yang maha besar beserta dengan segala kepujian. Masa kita berdiri, kita qiyam, kita cuma boleh baca Quran, baca Fatihah, baca surah. Bila kita rukuk, kita cuma boleh tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan baca Quran. Nah, masa rukuk, masa sujud tak boleh baca Quran. Makruh. Sebab itu bukan tempat dia. Tempat baca Quran ketika qiyam, tempat rukuk dan sujud ialah kita bertasbih. Tempat duduk antara dua sujud berdoa, Rabbighfirli warhamni. Dia ada tempat khusus dia. Kita tak boleh ubah. Nanti kita rukuk Allahu akbar, baca wal asri innal insana lafi khusr. Jengkreng. Nah, tak boleh. Makruh baca Quran ketika rukuk dan juga ketika sujud. Nak tasbih hak mana? Tasbih pun datang daripada Nabi. Subhana rabbiyal azim. Takat tu. Subhana rabbiyal azim. Yang tu hadis sahih. Subhana rabbiyal azim sahih. Wa bihamdih dhaif. Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati, maknanya kalau kita nak pakai hak sahih saja pun boleh. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. 3 kali sunat.
sekali pun tak marah. Subhana rabbiyal azim. Selesailah. Dapat dah sunat hai'ah. Tiga afdal. Nah, tiga afdal. Tambah wa bihamdih boleh. Di hadis yang lain, penambahan itu hadis yang lain. Nah, subhana rabbiyal azim hadis lain sahih. Hak tambah wa bihamdih hadis lain dhaif. Jadi sama ada kita nak baca yang sahih saja subhana rabbiyal azim, ataupun kita nak sambung subhana rabbiyal azim wa bihamdih boleh. Tidak jadi masalah apa-apa. Cuma nak tahu yang ni hadis sahih, yang ni hadis dhaif. Itulah nama dia mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita pakai pukul semua. Kita kata satu hadis, tak, dua hadis. Nah, hadis yang berbeza. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi 3 kali sunat, 4 kali, 5 kali jadi makruh pula. Kalau kita jadi imam, jadi lambat. Nah, jadi 3 kali. Baik, kemudian yang ke-11 mengucap tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali macam tadi juga. Subhana rabbiyal a'la sahih, tambah wa bihamdih dhaif. Kita tahu. Dan kita boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tidak ada masalah. Ataupun kita nak baca hanya subhana rabbiyal a'la sahaja boleh, tak ada. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati. Dia kata nombor 34 bawah. Baik, kesimpulan daripada hadis, adapun menyebut subhana rabbiyal azim di dalam rukuk dan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud, maka telah bersepakat di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh atas sahnya. Manakala penambahan wa bihamdih pada keduanya, pada subhana rabbiyal azim wa bihamdih dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tambah wa bihamdih itu pada keduanya, maka sebahagian fuqaha mengharuskannya dan sebahagian lain menegah. Hak lain tak bagi. Hak kita boleh, mazhab Syafi'i menyebutnya berasaskan atas sabit atau tiada sabitnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kedua tu masalah sikit. Wa bihamdih. Dan yang sahihnya ialah penambahan yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahih, kita boleh pakailah. Beliau banyak kali menyebutnya, tetapi riwayat yang terbanyak dan yang lebih sahihnya cukup sekadar subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, yakni majority. Nah, baik. Sampai tahap tu kena bincang. Itu nombor dia fiqh. Sebab hukum hakam dia bukan daripada kita, dia daripada sumber. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai kita tambah apa pun boleh. Nah, kalau pakai kita nak tambah kita punya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian tambah lagi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Apa salahnya? Takkan tak boleh. Benar baik. Kita betul lah. Tapi kita kena berpandukan sumber. Nah, memang benar baik. Tapi adakah Nabi buat? Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu lihat sebagaimana kamu solat sebagaimana aku solat. Mana apa yang aku buat kamu ikut, apa yang aku baca kamu buat. Aku tak baca tak payahlah, macam tu. Baik. Habis yang ke-11, yang ke-12, dan bagi orang munfarid, bagi yang solat seorang diri, bukan imam, bukan makmum, ditambah lagi bacaan 35 bawah. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ketika sujud dia tambah, selepas subhana rabbiyal a'la tu dia tambah ni. Dan apabila rukuk yang menyebut Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa ma istaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Yang solat seorang diri boleh tambah. Solat jadi imam janganlah takut lama orang belakang tih. Nah, jadi kena jaga. Imam tak boleh panjang. Baca sekadar yang disunnah sudah. Hak tambah-tambah ni solat seorang diri. Makmum pun jangan. Makmum pun jangan baca panjang. Kalau dia baca panjang, imam dah bangun sampai Allah 5 hamidah, dia duk tambah. Dia lambat.
Imam sujud baru dia nak bangun, jadi pergerakan itu lambat. Dia Nabi sebut iza kabbara fakabbiru. Bila imam takbir kamu takbir. Wa iza raka'a farka'u. Bila dia rukuk, rukuk. Ingat tunggu, rukuk. Wa iza sajada fasjudu. Bila dia sujud, sujud. Macam tu. Mana kalau kita tambah, jadi kita lambat nak ikut tu imam. Sama sujud, panjang sujud. Tu imam bangun dah rakaat yang kedua, dia duduk sujud tak berhenti lagi, duduk tambah tu lah, baca panjang. Imam dah qiyam, dia dah imam baca dah separuh Fatihah, baru dia bangun. Jangan buat macam tu. Nak buat lama solat seorang, bangun pagi-pagi qiyam mulai, pukul 3 pagi, 4 pagi, entah mas sujud sampai subuh tak apa. Boleh cikgu? Sujud sampai subuh boleh tak? Ikut suka hati hang. Solat seorang tak ada siapa kacau. Kita imam ganggu orang belakang, kita makmum imam gerak, kita tak gerak, jadi payah. Jadi imam dengan makmum tak payah tambah. Baca hak ada. Solat seorang diri terpulang pada kita, boleh dipanjangkan, tak ada masalah, sebab kita tak bercampur dengan sesiapa pun. Kita bukan imam dan kita juga bukan makmum. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis nombor 12. 13, mengucap sami Allahu liman hamidah. Maknanya Allah mendengar siapa yang memujinya, berserta dengan permulaan mengangkat kepalanya, dan bila berdiri dibaca Rabbana lakal hamdu. Maksud kurang-kurang sampai situ. Boleh tambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Bagi yang munfarid, solat seorang diri boleh tambah lagi. Solat seorang diri boleh tambah, bagi panjang lagi. Ahlas sana'i ahakku ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini solat seorang boleh bagi panjang. Imam makmum sekadar tu, kalau nak panjang pun sekadar atas tu je. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sami Allahu liman hamidah, dia baru, dia bukan lama. Sebelum sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, takbir intiqalah. Takbir intiqalah. Nabi semua solat Allahu akbar, rukuk, nak bangun pun Allahu akbar, nak sujud pun Allahu akbar, semuanya takbir intiqalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, semua gitu. Bila hijrah ke Madinah, tuan-tuan, suatu pagi solat subuh, Abu Bakar As-Siddiq, dia seorang sahabat yang tak pernah masbuk. Makna kok mana cerita pun dia sempat rukuk untuk rakaat pertama, dia sempat. Tak pernah kata ketinggalan kena tambah, tak pernah. Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi. Suatu hari subuh, dia nak pergi solat subuh, tiba-tiba ada seorang tua, orang tua berjalan di hadapannya. Orang tua berjalan lambat lah. Orang tua kita kata jalan, buat kereta pun lambat. Tua umur 60 tak payah bawa kereta, pakai drebon lah. Nak pula kita ada penyakit pula. Penyakit orang panggil penyakit tarik. Orang Bali panggil gila babi. Tarik tu. Dulu hari accident tu mati dua orang. Dia tarik tepi langgar orang. Jadi kalau kita dah umur 60 ke atas, 70 ke atas, kita penyakit ada. Stroke bila-bila masa boleh datang. Banyak apa dia tu bila masjid saya. Tengah buat kereta, stroke. Habis tungging, kereta tungging. Jadi kalau boleh pakai driver lah. Kalau ada mana anak-anak kita ada, ajak anak teman kita nak pergi mana sah, bawa. Bagi hak muda-muda sikit, dia kita tua-tua, bawa kereta lambat. Dah lambat, duduk kiri lah. Lambat gagah duduk kanan. Kita Allah, kita nak orang nak azan tu, dia duduk lebuh raya dan juga jalan dua lane. Kalau kita slow kiri, tak ambil lesen ke apa, tak baca buku JPJ, kalau kita jalan kanan untuk memotong sahaja, kalau kita perlahan kiri lah. Dah duduk kanan. Saya ingat orang Sarawak aja ini tu, Sarawak semua macam tu, duduk kanan semua. Kita paksa potong kiri.
Kita bagi lampu lap buat benda dia. Lah kali pergi kiri. Kiri tu kalau ada JPJ polis kita kena saman lah pula. Tak boleh potong kiri. Baca buku JPJ. Tapi kita tak nak potong macam mana, dia duduk kanan. Takkan nak terbang ke atas. Tak ada kereta jenis tu. Kalau ada aku nak beli turun pergi. Kena potong kiri. Jadi nak seluduk kiri lah Pak Long. Nah, maklum lagi lah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bawa kereta jangan bagi orang marah, berdosa. Siapa bawa slow duduk belah kanan berdosa. Sebab apa? Mengganggu orang. Dia tak ada dosa ke bawa kereta? Dia ada. Kena mengaji lah. Nah. Kalau boleh geng-geng masjid ni jangan bawa kereta sebelah kanan kalau slow. Saya tak pernah kiri belah kanan sokmo. 140, 150 dalam tangan. Lebuh raya lah. Nak buat kat mana? Nah. Kita mau laju lah. Baik. Masuk semula. Saya mana tadi ya? Orang tua jangan lambat. Abu Bakar ikut dia kaedah dia tak boleh potong. Adab lah adab. Kita orang muda tak boleh potong orang tua. Ikut. Slow. Nak kata apa? Slow. Solat dah Nabi solat dah di masjid. Oh dia kata hari ni memang ketinggalan satu rakaat subuh. Slow dia nak potong orang tua, jaga adab dia ikut tu Allah tak sedap. Nabi takbir. Elok sampai masjid, orang tua tu ingat nak masuk masjid, jalan terus. Allah. Ini kata masjid tak pernah berhenti. Tanya ni bakal menantu ni masjid duk pi dak. Masjid dia tak pernah berhenti. Oh, berhenti. Tak pernah berhenti kira pi selalu cikgu. Pi selalu tak pernah berhenti. Rupanya tak pernah masuk masjid. Jalan cium tak pernah berhenti. Silap ah Pak Tua. Abu Bakar pun tanya, Pak Long, anak pi mana? Ni jalan masjid. Dia kata masjid pun aku Yahudi pun dah. Oh Yahudi tak dah. Yahudi rupanya. Ingat Islam, Yahudi nak masuk masjid buat apa? Allahu Rabbi. Tak bawa dia masuk. Masuk tu Nabi rukuk dah. Nabi rukuk. Dia masuk saf Allahu Akbar tu. Alhamdulillah. Dia rukuk tu Alhamdulillah. Sebab dia dapat juga Nabi tak bangun lagi rukuk. Nah, dia Allahu Akbar dia rukuk. Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah. Nabi dengar di depan, Nabi dengar. Dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Hari ini aku dapat juga rakaat subuh yang pertama tak masbuk. Sebab dia tak pernah lagi ketinggalan dengan Nabi. Bila Nabi mendengar dia kata Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mula pada pagi tu Nabi bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang memujinya. Siapa puji? Abu Bakar As-Siddiq. Mula hari itu sampai hari ini bangun dia rukuk, sami Allahu liman hamidah. Tu cerita dia. Nah, baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hukum sami Allahu liman hamidah ni, hukum dia sunat hayah. Tapi dia macam mana? Dia ada dua. Satu sami Allahu liman hamidah. Masa kita bangun tu sami Allahu liman hamidah. Elok tangan letak bawah. Dah. Bunyi dah itu. Lepas tu sunat pula kata Rabbana lakal hamdu. Sekurang-kurang. Ataupun Rabbana wa lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Boleh? Rabbana wa lakal hamd. Boleh juga. Baik, persoalannya imam kena kata tak Rabbana lakal hamd. Imam kena kata tak Rabbana lakal hamd. Dan makmum kena kata tak sami Allahu liman hamidah. Baik, ini persoalan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita mazhab apa? Kita mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i, imam sami Allahu liman hamidah secara kuat. Sami Allahu liman hamidah. Sama ada solat yang jahar, maghrib, isyak, subuh, solat baca kuat.
dia sami Allah dia kuat. Solat perlahan pun sami Allah dia kuat. Dia sambung dengan takbir juga. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamd slow. Sami Allah tu kuat dah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd slow. Makmum pula dalam mazhab Syafi'i kena kata juga sami Allah, tapi tak kuatlah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah, jadi mazhab Syafi'i, imam sunat kata sami Allahu liman hamidah, dalam masa yang sama dia juga sunat kata Rabbana lakal hamd. Makmum juga sunat kata sami Allahu liman hamidah, dalam masa yang sama dia sunat juga kata Rabbana lakal hamd. Itu Syafi'i. Siapa yang jadi makmum dia tak kata sami Allahu liman hamidah. Bila imam kata sami Allahu liman hamidah, dia pun Rabbana lakal hamd. Dia bukan mazhab Syafi'i tu. Bukan dia tu, bukan mazhab Syafi'i. Maksud perkataan hak dia kata tu bukan daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia kena kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sama dengan imam kata. Hak tak kata sami Allahu liman hamidah itu, dia cuma kata Rabbana lakal hamd, tu Hambali. Mekah sudah kata sami Allahu liman hamidah. Mubalik dia kata apa? Mubalik. Rabbana lakal hamd. Dia tak kata sami Allah. Hambali macam tu. Makmum dia tak kata, tak sunat kata sami Allah. Makmum sunat kata Rabbana lakal hamd saja. Boleh kita ikut Hambali juga. Nah, mikrofon sah, tuan-tuan. Mikrofon sah. Solat Jumaat ramai orang lah. Solat Maghrib tak apa, orang tak ramai. Jumaat penuh. Mikrofon sah. Kena jerkah dengan Tok Khatib, rosak habis. Tuan-tuan. Saya pernah satu masjid, nah, hilang yang ni depa suar satu imam suar mai buh sini hak tadi guna hak tu guna hak stand tu, nah, buh tak bunyi. Depa ambil tu suar kita ambil tak bunyi juga, mapuh habis. Bukan kata hak khatib, hak tu imam mapuh juga, hak tu Bilal mapuh juga. Terkejut kena jerkah dalam khutbah. Khutbah tak bunyi apa? Khutbah tak bunyi apa sah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim lalu. Dah tak kuat orang ramai. Sagi solat pun tanpa mikrofon. Hak belakang jadi umbali. Saya sami Allahu liman hamidah, dia Rabbana lakal hamd. Jadi hambali terus. Dan kita Syafi'i sami Allah juga. Tu imam sami Allahu liman hamidah. Hak mubalik pun sami Allahu liman hamidah. Ke Syafi'i kita. Hendak ikut Mekah apa Hambali. Jangan keren tu. Tu kata nah. Jadi bukan kata salah, tak elok. Kita hak Syafi'i cara kita lah. Dia Hambali. Tapi kita duk tengok YouTube, duk tengok dia, ikut dia pakai Rabbana lakal hamd juga. Hak solat biasa pun ramai ikut Rabbana lakal hamd. Dia tak kata sami Allah liman hamidah, tapi mengaku Syafi'i. Mengaku Syafi'i, dia pun tak tahu Syafi'i itu solat macam mana. Nah, tu kita mengaji fiqh Syafi'i, ikut dia lah. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati selesai. Nah, habis. Yang ke-14, membaca kunut. Membaca kunut pada rakaat yang kedua, pada solat subuh, pada witir separuh kedua daripada bulan Ramadan, dan pada tiap-tiap solat jika kedatangan bala atau cobaan. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kunut masalah khilaf. Kunut termasuk dalam masalah khilafiyah yang berlaku khilaf dalam kalangan ulama-ulama mazhab. Kunut ada tiga lah sebut sini. Yang pertama kunut solat subuh dia sebut. Yang kedua kunut witir pertengahan Ramadan.
Pertengahan Ramadan ni bila? Malam 15 ke 16. Pertengahan Ramadan ataupun separuh kedua. Tak sebut pertengahan. Separuh kedua Ramadan. Malam 16. Malam 15 tak baca lagi. Malam 16. Kita hak Syafi'i ni. Mekah macam malam tamak Kita Syafi'i dia malam separuh kedua Ramadan. Maka mula malam 16. Nisfu Sya'ban malam 15. Dia malam pertengahan. Nisfu tu tengah. Ahmad nisfu, Ahmad separuh. Nah, nisfu ni setengah. Jadi nisfu Sya'ban malam 15. Baca witir bulan Ramadan malam 16. Kadang-kadang keliru Tok Imam telefon. Ustaz, malam ni kan malam esok. Tok Imam Hafiz telefon. Malam 15 Ustaz, malam ni kan malam esok ni kunut. Jangan keren. Nah, dia tak mengaji fiqh, dok hafal Quran saja. Fiqh tak mengaji, payah ha. Bukan malam ni Ustaz, malam esok. Oh okey, clear jalan. Nah, tuan-tuan, terima semak yang dirahmati sekalian. Jadi keliru. Ada Tok Imam baca dah malam 15. Tak salah, tapi hak tunya malam ke-16. Nah, baik. Yang ketiga, kunut nazilah. Kita dibala oleh Allah, kemarau panjang, hujan tak berhenti, wabak, penyakit, macam-macam lah. Nah, maka sunat baca kunut nazilah. Baik. Cuma ulama sepakat, semua mazhab, sama ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, ikut urutan tersebut. Nah, ikut urutan. Hanafi dulu, lepas tu Maliki, lepas tu Syafi'i, lepas tu Hanbali. Sepakat kunut nazilah dalam solat subuh. Ini semua sepakat. Kunut nazilah. Nah, dalam solat subuh tidak ada khilaf dalam kalangan ulama mazhab. Semua sepakat ada kunut nazilah dalam solat subuh kalau kita dibala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi khilaf kunut nazilah dalam solat lain. Hanafi dia tambah lagi dua. Dia tambah dalam solat jahar. Maghrib, Isyak, subuh. Nah, Maghrib, Isyak, subuh mana? Maghrib, Isyak ditambah dua, Maghrib, Isyak. Jadi Hanafi tiga lah. Kunut nazilah dia. Mana Zuhur dengan Asar tak buat. Hanafi tak buat. Maliki lagi tak buat. Maliki subuh je. Subuh saja kunut ni. Solat lain empat lagi tak buat. Tidak ada. Hanafi tiga. Solat hak kuat. Subuh, Maghrib, Isyak. Syafi'i semua boleh. Nah, Zuhur boleh, Asar boleh, Maghrib boleh, Isyak boleh, subuh boleh. Dia khilaf situ. Hak subuh semua terima. Kunut nazilah pada subuh semua terima. Cuma khilaf pada solat-solat lain. Syafi'i terima semua. Hanafi dia terima hanya untuk solat-solat baca kuat saja. Itu nama dia khilaf. Kunut nazilah. Baik, kunut subuh. Kunut subuh mazhab lain tak ada. Hanafi tak ada. Tidak sunat. Kunut subuh Maliki, Hanafi tidak ada. Hanbali tidak ada. Mekah tak ada kunut. Tuan-tuan. Cuma yang ada, yang terimanya ialah Syafi'i. Semua ini ada dalil masing-masing. Nah, ada dalil masing-masing. Cuma di segi kunut subuh ni Syafi'i je. Hak lain Hanafi, Maliki, Hanbali tak ada. Di segi kekuatan kuat mazhab lain. Kita sebab jumhur ulama, tiga ni. Jumhur tak ada. Syafi'i je ada. Di segi kekuatan kuat mazhab jumhur lah. Tak ada tu lah kuat. Sebab depa tiga. Baik, tuan-tuan, terima yang dirahmati. Walaupun gitu, dah kita ikut Syafi'i. Walaupun pendapat kunut subuh tu tidak kuat, maka kita ikut Syafi'i. Sebab apa? Kita bermazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan, terima yang dirahmati sekalian. Cuma bila kita pergi Mekah, sebab ada jamaah kita pergi buat umrah ataupun haji, subuh solat di hotel. Subuh solat di hotel. Orang tua-tua solat lain dia pergi, jemaah dia pergi solat di Masjid Haram. Tapi subuh hotel. Sebab apa? Sebab tu imam tak baca kunut. Dia marah. Dia cukup marah. Tu imam tak baca kunut, kira tak sah. Dah tak sah nak ikut apa? Tak ikut. Solat seorang-seorang. Subuh solat seorang.
4 lagi jamaah masjid, subuh solat hotel. Solat dengan ni kawan-kawan nah. Oh berat. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kita kena faham, dia khilaf. Makna kalau kita pergi tempat hak tak ada kunut, mazhab lain pada Syafi'i tak ada kunut, kita ikut. Kita pakai hadis Nabi. Nabi sebut apa? Iza kabbara fakabbiru. Hak tadi ya. Iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza sajada fasjudu. Makna kita ikut tu imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dilantik imam itu untuk diikut oleh makmum. Dia buat apa pun ikut. Dia baca kunut, hang ikut lah. Dia tak baca pun hang ikut, tak baca, ikut tu imam. Selesai masalah. Nah, bukan wajib, bukan rukun kunut tu sampai kata tak sah. Tidak rukun, dia sunat. Mana kalau kita pergi hak tak baca, kita pun sama-sama tak baca lah. Ikut dia. Kaedah menyatakan bahawasanya al-ibratu bimazhabil imam la bimazhabil makmum. Ibrah ataupun pengajaran yang boleh diambil ialah mengikut mazhab imam, bukan mazhab makmum. Makna imam mazhab apa? Ikut dia. Dia mazhab tak baca kunut, kita hak baca kunut, kita ikut mazhab dia lah. Sebab ibrah bimazhabil imam, bukan mazhab makmum. Jadi ikut lah. Nah, gitu tuan-tuan. Mudah lah. Kalau kita mengaji, selesai, tak ada masalah apa-apa. Baik tuan-tuan, simat yang dirahmati sekalian. Dan kalau kita Syafi'i ni, kita ni tok guru, tok guru kita ni. Kita boleh baca pendapat-pendapat ulama. Bila kita baca dalam masalah kunut ni, hak ni 3 jumhur, yang ni Syafi'i seorang ni. Kita boleh ikut, tak baca. Tapi solat seorang lah. Masa kita solat di rumah seorang, subuh tak sempat pergi masjid ataupun nak pergi mana-mana ke, kita sami Allah 5 hamidah, terus Allahu Akbar, boleh. Sebab kita tahu alim besar, kita nak ambil pendapat jumhur yang kata tidak sunat, boleh. Tapi walau alim besar mana pun kita jadi imam dalam mazhab Syafi'i, hak ikut kita Syafi'i, kita baca. Boleh faham? Ni untuk Imam Sa'id. Nah, dia boleh mentarjih pendapat. Ini hak ni kuat, yang ni lemah, hak ni kuat, lemah. Walaupun dia boleh tarjih, dia boleh buat untuk diri dia. Nah, kalau jadi imam, dia kena baca. Sebab apa? Fitnah pada makmum nanti. Makmum jahil. Jadi fitnah. Jadi dia kena ikut asal mazhab Syafi'i, takut jadi fitnah dalam mazhab. Nah, baik. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, apa bacaan kunutnya? Kita habis kunut, kita berhenti ya. 15 kita sambung minggu depan. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa ya'izzu man adait. Tabarakta wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, makna tuan-tuan baca saya tak sempat, masa tak ada. Baik, kunut ni ini kunut yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna hak terbaik kita hafal ni. Nah, tapi bukan senang nak hafal ni. Cikgu berapa lama hafal kunut ni? Berapa hari? Sebulan. Kan sampai keluar tak ingat. Ambil masa panjang kau nak apa ni. Dia terlupa diet apa. Nah. Jadi tu imam kena tanya sekali-sekala. Tu imam belum angkat nikah orang tanya. Kunut sekali. Tak ada masalah, tu imam dia kena ambil tahu dia. Anak-anak Korea aku ni boleh baca kunut ke tidak? Cuba test tengok Masa menikah tu boleh test pun. Ni sebelum angkat nikah, tu imam nak dengar tengok kunut sekali. Dia kata tu imam nak kunut panjang ke pendek. Kemas dia tu, tanya dulu. Tu imam nak kunut panjang ke pendek. Tu imam kata pendek sudahlah, panjang kita nak angkat nikah ni, pendek sudah. Pendek kunut. Bodoh. Tak ingat, cuba tanya, tak ingat. Mengaji sekolah agama boleh tahan. Sekolah menengah. Saya mengajak, saya tahu tuan-tuan. Saya tahu.
SMKA lain. Dulu saya mengajar sekolah teknik di Sarawak, 11 tahun sekolah teknik. Ayo. Tak ingat berapa orang boleh ingat. Dalam 40 pelajar satu kelas, 2-3 orang ingat kunut had lain. Tak boleh. Nah, itu kata payah. Baik, walaupun kita tak ingat yang ni, kita jangan tinggal kunut boleh ke? Rabbi firli. Dah. Nah, jadi jangan sampai tak buat langsung. So kurang-kurang baca doa pendek sudah. Sambil-sambil itu hafal lah. Lama-lama ingat, takkan sebulan dua tak ingat lagi. Kalau kita ada kesungguhan untuk hafaz, insya-Allah kita boleh ingat. Baik. Yang ni bacaan seorang diri. Kalau kita jadi imam di hujung, jika menjadi imam sebelah sana 31, hujung sebelum 15 tu, jika menjadi imam hendaklah dibaca dengan lafaz jamak seperti dibacanya Allahumma hdina hingga akhir kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawalla. Ni tu kena. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Tidak ada tukar dah. Baik, orang tanya, kenapa tu imam baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Lepas tu slow. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu. Sebab apa? Sebab apa dia baca sampai situ, lepas tu pakai baca sendiri-sendiri. Dia baca, makmum pun baca. Sebab dia doa dia sampai situ je. Sampai situ je doa. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, bagilah hidayah kepada kami sebagaimana kamu bagi hidayah kepada orang dahulu. Wa afina fi man afait. Afiatkan kami, sihatkan tubuh badan kami. Wa tawallana fi man tawallait. Sampai wa qina syarra ma qadait. Setakat tu je doa. Fa innaka taqdi, bukan doa, nama dia sanak. Sanak ni kita puji Tuhan. Sesungguhnya engkau lah yang menghukum, engkau tidak boleh dihukum. Itu bukan doa, itu kita dah puji dia. Sampailah kepada falakal hamdu ala ma qadait. Semua tu sanak. Sanak ni pakat baca belakang lah. Tu imam baca sendiri, makmum pun baca sendiri. Kalau ada tempat tu imam tu dia baca semua sekali. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ada ke imam macam itu? Dia baca semua ke makmum? Ni tak tahu. Baik, kalaulah ada tu imam baca semua kuat gitu, kita tak payah baca. Bila dia kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, nashhad, kita sebut. Jangan sebut amin. Amin untuk doa. Ni bukan amin. Ini bukan doa, ni sana. Nashhad. Wa innahu la yazillu man walait, nashhad. Wa la ya'izzu man adait, nashhad. Tabarakta wa ta'ala, nashhad. Walakal hamdu ala ma qadait, nashhad. Nashhad artinya kami bersaksi. Asyhadu, nashhadu. Kami bersaksi. Macam tu. Kalau imam baca semua, kita tak payah baca nashhad. Dia berhenti nashhad. Berhenti nashhad. Tapi sampai pada nastaghfiruka tu masuk doa balik. Tu imam baca kuat balik. Tu imam boleh baca kuat balik. Dia nak slow pun boleh, dia nak kuat pun boleh. Tapi biasa imam kuat sebab doa dah. Yang ni doa balik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin balik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang ni kita baca semua. Tu imam baca, kita pun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Ataupun kita boleh aminkan saja. Dia wa sallallahu, kita amin saja boleh juga. Ataupun dua-dua. Dia wa sallallahu, kita pun wa sallallahu. Dalam masa sebab kita amin. Contoh imam kata wa sallallahu, kita pun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Amin. Kita makmum dulu. Boleh ingat kadang ni? Ulang kali. Cikgu kita tak apa, aku balik tengok mula. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, begini macam tu. Kaedah kunut tu. Baik, kita berhenti situ. Yang ke-15 kita sambung minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa